Membaca adalah jambatan ilmu, tapi adakah jambatan Labuan akan siap kalau kita banyak membaca? Di video kali ini, kita akan membahaskan satu filem yang ada kaitannya dengan membaca, tetapi tiada kaitan dengan jambatan. Mari saya cerita. Filem ini berasal dari Spanyol dengan tajuk The Killer Book Club. Filem bermula dengan memperkenalkan setiap watak utama. Seorang gadis melihat prank badut di smartphone. Seorang lelaki melanggarnya sambil menunjukkan otaknya di mana. Kawan gadis itu segera membalas sambil menghembuskan bau nafas sambal terasinya. Seorang lagi kawan datang, lantas memberikan pernafasan mulut ke mulut. Tiba-tiba, sebuah motosikal Honda CBR 1000RR generasi ke-7 lalu di depan mereka. Dia kemudian ditampar kerana banyak cakap dan tidak mengaku saudara. Mereka berjalan menuju ke dalam bangunan. Kemudian seorang pemuda berpakaian kuning muncul. Dia juga bukan saudara. Mereka semua menuju ke satu tempat. Akhir sekali diikuti oleh seorang pustakawan yang biadab dan seorang gadis yang suka menconteng buku. Mereka semua pelajar di sebuah college. Mereka berkumpul di sebuah ruangan bilik yang dijadikan sebagai kelab membaca mereka. Dalam kelab membaca itu ada 8 orang kesemuanya. Mereka sedang berbincang mengenai sebuah novel, yaitu novel badut Sarkis Pembunuh. Keesokan pagi mereka menghadiri kuliah berkaitan menulis buku pula. Nampaknya mereka semua bercita-cita untuk menjadi penulis novel. Profesor kemudian memanggil Angela ke pejabatnya untuk berbincang tentang novel yang ditulis Angela. Tapi nampaknya novel yang mereka bincangkan bukanlah novel seram. Profesor kecewa kerana batinnya merana dan mengugut Angela supaya tidak memberitahu sesiapa jika masih inginkan kucingnya hidup. Disebabkan kejadian itu, Angela berasa sedih dan tidak berani melaporkan kepada polis. Tetapi rakan-rakannya mempunyai idea yang lain. Mereka hendak memberi kejutan hari jadi awal kepada profesor itu. Selepas memajak barang-barang tidak berfaedah, mereka pun memulakan kejutan. Tetapi profesor itu ketakutan. Nampaknya dia benci dengan badut Sarkis. Dia mula berlari ke tingkat atas di mana Angela sedang menunggunya. Tetapi tanpa sengaja, Angela tertolak profesor itu dan profesor itu pun menjadi sate cucuk di bawah. Mereka menyalahkan sesama mereka. Angela mahu melaporkan kepada polis, tetapi rakan-rakannya yang lain tidak mahu makan nasi lauk ikan bilis dalam penjara. Kemudian mereka semua berpakat dan bersumpah untuk menutup mulut masing-masing. Keesokannya, media massa melaporkan bahawa profesor itu mempunyai masalah kemurungan dan ketagihan alkohol. Mereka berasa bersalah tetapi dalam masa yang sama berasa lega kerana tiada siapa yang tahu mereka yang membunuhnya. Tapi satu masalah muncul apabila mereka mendapat invite grup WhatsApp daripada badut Sarkis. Badut Sarkis itu seakan mengetahui apa yang mereka telah lakukan dan akan membunuh mereka satu persatu. Mereka kemudian menuduh sesama mereka, tetapi macam biasa, semua tak nak mengaku. Tidak lama kemudian mereka mendapat WhatsApp lagi dari badut Sarkis. Kali ini dengan memberitahu bahawa mangsa pertamanya iaitu Virginia. Virginia ketakutan dan cuba untuk lari dari situ dengan menaiki bas. Tetapi, surprise! Virginia cuba melarikan diri, tetapi badut itu cukup latihan dan mengejarnya dengan pantas. Angela dan Sebat cuba menjejaki Virginia melalui WhatsApp daripada badut Sarkis. Dan yang hairannya, tiada kesan apa-apa pun. Pustakawan yang biadab iaitu Eva mempunyai cadangan bagaimana untuk mencari badut Sarkis yang psikopat itu. Dia mencadangkan supaya mereka mencari orang yang menyamar sebagai badut itu daripada daftar peminjam buku dan dengan buku-buku yang bergenre seram, thriller dan yang sewaktu dengannya. Mereka mencari dari pagi sampai malam dan Eva telah senarai pendekkan nama-nama peminjam kepada 8 orang iaitu Sebastian, Angela, Ray, Sarah, Virginia, Eva dan Coldo. Dalam arti kata lain, dioranglah. Buang masa. Selepas itu, Angela menerima WhatsApp dari Nando dan masuk ke satu ruang bilik. Wahai, dan badut psikopat itu ada di dalam. Daripada menjerit dan berlari keluar pintu, dia cuba untuk lari sekeliling pula. Wahai, Nando akhirnya datang, tetapi dia memegang topeng badut. Dia kemudian dihalau keluar kerana bukan saudara. Coldo, Sarah dan Ray pergi ke tempat kerja Nando. Ray tidak berpuas hati dan cuba untuk menduduhnya lagi. Kemudian dia keluar kerana di dalam kelab malam terlalu bising
dan susah untuk membaca. Di luar, badut psikopat itu sudah pun menunggu. Ray dapat membuka topeng badut itu dan melihat rupanya yang sebenar. Tetapi masalahnya, dia tak bagi tahu kita. Mereka mencari Ray di kolam renang terbiar menurut WhatsApp badut sarkis psikopat itu. Tetapi, macam biasa, tiada. Sementara itu, Koldo membuat live streaming dan berkongsi tentang WhatsApp grup badut sarkis itu. Bagus. Daripada report kepada polis, dia buat live stream pula. Nando mencari Angela, tetapi Sarah bagi tahu dia sedang bersembunyi kerana badut psikopat itu menyasarkan dia seterusnya. Rupa-rupanya, Angela bersembunyi bersama Sebas di dalam perpustakaan. Bersembunyilah sangat. Sebas dan Angela berbincang tentang novel yang Angela tulis dahulu. Angela menceritakan dia mendapat idea menulis novel itu berdasarkan kisah sebenar dari internet. Sebas berasa seram dan takut, lalu memeluk Angela dan meminta bantuan pernafasan kerana sesak napas. Mereka terpaksa membuka baju disebabkan kepanasan kerana banyak menggunakan tenaga batin untuk proses memindahkan nafas. Nando yang dari tadi mencari Angela menerima WhatsApp yang mengatakan Angela berada di hospital, tapi kita semua tahu dia di mana. Seperti diduga, badut psikopat yang ada. Nando cuba lari dan berjaya mengalahkan badut itu, tetapi dia lupa badut itu ada tukul. Selepas selesai Angela melawat Nando di hospital. Dia masih hidup rupanya. Tetapi, kenapa badut sarkis itu tidak membunuh dia? Sementara itu, Koldo sebagai seorang pempengaruh Jom jadi pempengaruh juga. membuat video baru. Badut psikopat itu akan berada di satu pesta buku seram. Angela dan rakannya segera ke pesta itu. Badut psikopat itu membuat live stream kerana ramai orang yang berpakaian sepertinya. Sarah yang tidak berpuas hati menghempas telefon salah seorang badut dan kemudian melarikan diri kerana takut ditangkap polis. Dia sampai ke satu bangunan dan dengan gaya Jackie Chan, dia menendang dinding dan bersembunyi di dalam. Dia ingat dia telah selamat, tetapi badut itu ada di dalam sedang live streaming. Seperti biasa, Sarah memilih jalan yang salah. Tapi, nice. Kali ini dia lari ke arah yang betul. Badut itu masih mengejar dan live streaming. Rupanya, dia juga tahu gerakan Jackie Chan. Sarah tak nak mengalah. Dia juga menunjukkan aksi Jackie Chan. Angela yang sedang mencari Sarah melalui live stream itu akhirnya berjumpa dengannya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Angela lari lagi dari badut psikopat itu, kemudian bertemu dengan Koldo yang berlumuran darah. Eva terlihat memegang tukul, tetapi kemudian melarikan diri kerana takut dituduh pembunuh. Angela yang kebingungan kemudian pingsan tak bertempat. Angela kembali sedar di dalam ambulans. Nando menunjukkan WhatsApp terbaru badut psikopat. Kelihatannya Sebas telah ditangkap dan diikat di ruangan bilik kelab mereka. Angela segera pergi mencari Sebas. Dia kemudian menemui Eva yang terbaring di lantai dengan mulutnya dipenuhi makanan Dracula. Eva tahu siapa badut psikopat itu, tetapi seperti biasa, dia tidak memberitahu Angela ataupun kita. Angela yang sedih bercampur marah pergi mencari Sebas. Sebas diikat di satu kerusi, tapi dengan satu lilit sahaja. Macam senang lepas. Belum sempat Angela melepaskan Sebas, tiba-tiba muncul Nando. Adakah dia badut itu kerana dia tidak dibunuh seperti yang lain? Salah. Dengan mudahnya, Sebas melepaskan diri dan menikam Nando. Kan dah cakap, senang lepas. Rupanya Sebas yang merancang semuanya. Dialah badut psikopat itu. Sebas mahu membalas dendam dengan Angela, yang menyebabkan teman wanitanya membunuh ibunya. Angela berhasil menikam dagu Sebas dengan pen, kemudian melarikan diri keluar, tapi menuju ke atas. Why? Bukankah lebih senang jika keluar terus ke jalan? Apapun, Angela sampai ke tingkat paling atas, di mana dia pernah menolak profesor dulu. Tapi badut psikopat ada di situ. Bagaimana Sebas naik dengan cepat? Ternyata itu bukan Sebas, tetapi Virginia. Rupanya dia belum mati, dan dialah watak yang Angela tulis dalam novelnya dulu, merangkap teman wanita Sebas. Nama sebenar dia Alicia. Semasa mereka banyak bercakap dan bertanyakan tentang kampung halaman, Nando datang dari belakang dan memukul Sebas.
Sebas terjatuh dan dia pula menjadi sate cucuk di bawah. Virginia mengejar Angela sehingga ke bilik bekalan elektrik di bawah. Bilik yang penuh dengan wayar berserabut, lampu yang berkelipan, dan terdapat kabel yang putus dan menghasilkan percikan api. Betul, tempat yang sesuai untuk seorang psikopat membunuh orang atau meletupkan seluruh bangunan di mana tukang maintenance pun tak tahu. Dan akhirnya si badu psikopat yang menjadi mangsa. Filem beranjak ke setahun kemudian. Angela menghadiri kuliah seperti biasa dan kini Nando juga sudah mendaftar mengikuti kuliah. Mereka kelihatan bahagia dan berjalan menuju ke kuliah masing-masing sambil bertukar nafas kopi susu pagi tadi. Dan filem pun berakhir di sini. Mungkin